MC023 ESEB 4323 Kesusasteraan dalam Pengajaran Bahasa Melayu dibentangkan oleh Kumpulan 4. Ahli-ahli Kumpulan 4: Nurul Syafiqah binti Muhammad Faizal, Nurul Ain binti Hamdan, Rosmina binti Jeffrydin, Wan Nur Fatihah binti Wan Ahmad Zuran, Siti Aidah binti Matori, Muhammad Ali Imran bin Azmi. Puisi merupakan salah satu genre sastera bahasa Melayu yang mempunyai kreativiti dan juga nilai estetik yang sangat tinggi. Dalam konteks pendidikan bahasa Melayu, puisi bukan sahaja sesuatu yang boleh digambarkan sebagai hiburan, tetapi ia lebih kepada kemahiran mengembangkan dan juga mempelbagaikan kemahiran berbahasa dan juga melatih diri supaya lebih berfikiran kreatif dan inovatif. Oleh itu, kajian ini amat penting bagi pelajar-pelajar untuk memahami isi tersirat dan juga matlamat yang ingin disampaikan oleh penyair. Melalui tugasan ini, 5 puisi telah dipilih dan perlu dianalisis melalui 3 aspek, iaitu kosakata, tata bahasa dan pemahaman teks. Setiap ahli kumpulan bertanggungjawab untuk menganalisis puisi yang telah dipilih, dan ada juga ahli yang akan membuat satu aktiviti, satu gambaran aktiviti ataupun rancangan untuk diterapkan di dalam kelas. Tugasan ini bukan sahaja untuk menilai kefahaman para pelajar kepada puisi, tetapi juga mengajarkan kepada pelajar supaya lebih bekerjasama, bekerja dalam kumpulan dan membuat laporan dengan betul dan secara terperinci. Dengan adanya kerjasama yang optimum daripada semua ahli kumpulan, kerja ini akan menjadi lebih mudah dan hasil laporan akan menjadi lebih optimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Wan Nur Fatihah akan menerangkan berkenaan puisi yang bertajuk Guru Oh Duru dari karya Usman Awang. Puisi ini mengisahkan tentang pengorbanan seorang guru dalam mendidik anak muridnya. Penyair menggambarkan dedikasi guru yang tidak mengenal penat lelah dalam mencurahkan ilmu pengetahuan walaupun ganjaran yang diterima tidak seberapa. Melalui gambaran seperti kapur putih di jari lembut dan menulis impian di papan hitam, puisi ini menggambarkan peranan guru sebagai penerang jalan hidup murid. Ketika murid menghadapi kesukaran, guru sentiasa ada untuk membimbing dan mengangkat dan mengembalikan mereka. Selain itu, puisi ini juga ditutup dengan ungkapan terima kasih yang sangat mendalam. Guru juga digelar sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yang jasanya terukir di sanubari dan layak dihormati oleh seluruh masyarakat. Baiklah, sekarang berkenaan dengan analisis. Dari segi tata bahasa, puisi ini menggunakan 2 jenis ayat. Ayat tunggal seperti engkau berdiri dengan penuh bakti yang ringkas dan jelas. Manakala ayat majmuk seperti bila kami jatuh tersungkur, engkau hulurkan tangan mengangkat, menggunakan kata hubung bila untuk menggunakan 2 klausa. Dari segi kata ganti nama, penggunaan engkau dan kau merujuk kepada guru, manakala kami pula merujuk kepada murid-murid. Ini mewujudkan hubungan peribadi antara penulis dan juga guru. Puisi ini juga banyak menggunakan kata kerja aktif transitif seperti mencurah, membentuk dan menerangi. Tiada penggunaan kata kerja pasif menunjukkan guru sebagai pelaku yang aktif dalam mendidik. Bahagian kosakata pula.
Puisi ini kaya dengan metafora dan juga kiasan. Contohnya, menerangi jalan kami yang kelam adalah kiasan tentang guru yang memberi bimbingan dalam hidup. Seterusnya, kapur putih di jari lembut pula melambangkan alat pengajaran tradisional. Diksi emosional juga digunakan dengan berkesan. Kata-kata seperti tercinta, lembut dan sabar membangkitkan perasaan kasih sayang. Manakala penat, jemuh dan air mata menunjukkan pengorbanan guru. Kontras ini menjadikan puisi lebih menyentuh perasaan. Seterusnya ialah pemahaman teks. Tema puisi ini ialah pengorbanan dan dedikasi guru dalam mendidik anak bangsa. Tema sampingan pula termasuklah kesabaran, keikhlasan guru, penghargaan murid terhadap jasa guru, ketidakseimbangan antara pengorbanan dengan ganjaran bahan, serta hubungan antara guru dan murid yang erat. Dari segi pengajaran pula, puisi ini mengajar kita untuk menghargai jasa guru kerana pengorbanan mereka yang sangat besar. Kejayaan murid adalah hasil daripada usaha guru dan guru juga merupakan aset yang sangat penting dalam membentuk generasi masa depan bangsa. Kesimpulannya, puisi ini bukan sahaja indah dari segi bahasa tetapi juga syarat dengan makna yang mendalam. Ini mengajak kita untuk bersama-sama menghargai dan menghormati jasa guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Madam Izzati. Saya Nurul Binti Hamdan dengan nombor kad pelajar X 24-052-7737 akan berkongsikan sebuah puisi tradisional bertajuk Berpat Istana Zaman Dahulu oleh Zabak. Puisi ini menceritakan tentang baginda yang menitahkan orang besar serta para tukang untuk membina sebuah istana. Sepanjang puisi ini, penyair menggambarkan keindahan seni bina tradisional dan kerja keras tukang-tukang yang terlibat. Namun, di sebalik keindahan itu, terdapat kritikan halus yang diberikan oleh penyair kepada sikap pemerintah. Penyair menggunakan bahasa Melayu klasik bagi menyambung suasana zaman dahulu. Puisi ini mempunyai 5 rangkap dan setiap rangkap mempunyai 6 baris. Sekarang kita beralih pula untuk melihat analisis kajian puisi dari sudut tata bahasa, kosakata dan juga pemahaman teks. Dari sudut tata bahasa, puisi ini menggunakan banyak kata kerja untuk menunjukkan tindakan watak-watak. Antaranya ialah menitahkan, membantu, mengerah dan bekerja. Kata kerja ini membantu pembaca untuk memahami proses pembinaan istana serta arahan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, puisi ini juga mengandungi kata adjektif. Kata adjektif seperti besar, tinggi, letik, tersergam dan panjang digunakan untuk menggambarkan sifat dan rupa bentuk istana. Ini menunjukkan bahawa istana tersebut megah dan dihiasi dengan seni halus. Untuk struktur ayat, penyair turut menggunakan struktur ayat terbalik iaitu predikat sebelum subjek. Contohnya dalam baris dipersembahkan kepada baginda suami isteri. Struktur ayat ini menekankan tindakan yang berlaku, menjadikan bahasa lebih puitis dan indah. Seterusnya kita beralih kepada pemahaman teks. Berdasarkan pemahaman teks yang dibuat, puisi ini bukan saja menggambarkan keindahan istana, tetapi turut mengandungi kritikan sosial. Hal ini dapat dilihat dalam baris istana siap, tukang pun mati, tiada orang dapat meniru. Baris ini menunjukkan bahawa setelah istana siap dibina, tukang-tukang dibunuh agar tiada siapa dapat meniru seni bina tersebut. Ini menggambarkan sikap pemerintah yang mementingkan diri sehingga sanggup menindaskan rakyat demi kemegahan sendiri. Tuntasnya, puisi ini berjaya ditulis dengan bahasa yang indah, kosakata tradisional yang kaya dan mesej yang mendalam. Ia bukan sahaja menggambarkan kehalusan seni bina Melayu, tetapi juga memberi peringatan tentang bahaya kuasa jika disalahgunakan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Puisi laman gamelan karya Zanariah binti Abdul menggambarkan suasana indah dan harmoni ketika seseorang memasuki ruang persembahan gamelan. Penyair menonjolkan ketenangan jiwa dan kejenihan hati yang hadir melalui alunan muzik tradisional seperti keromong, kenong, saron, gong, gambang dan gendang yang memenuhi ruang dengan irama yang bersatu harmoni. Puisi ini juga menekankan perpaduan masyarakat apabila semua generasi dari semua latar belakang dapat menikmati seni gamelan bersama-sama tanpa sebarang jurang. Pada akhirnya, penyair menegaskan bahawa seni gamelan merupakan warisan yang suci dan murni, melambangkan kehalusan budi serta keindahan perketi masyarakat Melayu. Salam sejahtera, izinkan saya Nurul Syafiqah untuk membentangkan analisis puisi laman santai gamelan. Untuk tata bahasa, puisi ini menggunakan kata adjektif seperti segar, ceria, jernih dan harmonis untuk menggambarkan suasana indah. Kata kerja seperti memasuki, menumpang dan menghayati menunjukkan tindakan dalam puisi. Reputasi memasuki laman ini pula menegaskan pengalaman berada di ruang seni gamelan dan mewujudkan ritma. Dari segi kosakata, puisi ini memperkenalkan istilah budaya gamelan seperti keromong, kenong, saron dan gong. Selain itu, terdapat kosakata abstrak seperti aura kejenihan hati dan misi suci murni yang memberi kesan puitis dan membantu murid memahami bahasa estetik. Bagi pemahaman teks, tema yang ditonjolkan ialah penghargaan terhadap seni gamelan sebagai warisan budaya. Persoalan yang dibawa termasuk kepentingan menjaga tradisi, perpaduan dan keindahan seni warisan. Nilai seperti keharmonian dan kecintaan budaya juga jelas. Gaya bahasa, metafora dan personifikasi menghidupkan suasana serta memperdalam makna puisi. Puisi Pahlawan Kemerdekaan karya Usman Awang mengangkat perjuangan dan pengorbanan pahlawan Pahang dalam menentang penjajah Inggeris. Penyair menggambarkan bagaimana para pejuang difitnah sebagai pendahaka, namun merekalah sebenarnya pahlawan yang berjuang demi maruah negara. Puisi ini memaparkan suasana pertempuran yang dahsyat, termasuk gambaran sungai Sematan bertukar menjadi merah akibat pertumpahan darah para pejuang. Penyair turut menekankan penderitaan, penjara dan luka yang dialami pahlawan, tetapi semangat mereka tetap menjadi api yang membangunkan negara berdaulat. Akhirnya, Usman Awang menegaskan bahawa nama dan jasa pahlawan ini akan terus ukir dalam hati rakyat meskipun mereka tidak dikenali atau tidak berpangkat. Seterusnya, bagi analisis puisi Pahlawan Kemerdekaan pula menonjolkan perjuangan dan pengorbanan pahlawan Melayu melalui penggunaan kata adjektif seperti merah dan tersayat serta kata kerja seperti membunuh dan menjulang yang menggambarkan suasana tegang dan dramatik. Seruan berulang pahlawan dan ayat-ayat pendek menegaskan emosi serta kepantasan situasi konflik. Dari segi kosakata, istilah seperti penjajah, pejuang dan pahlawan rakyat serta kata emosi seperti derita dan mayat menimbulkan rasa simpati, manakala gambaran seperti sungai Sematan berubah merah melambangkan pertumpahan darah. Tema puisi ini ialah perjuangan menentang penjajah dengan persoalan keberanian, kezaliman, pengorbanan dan perhargaan rakyat. Nilai patriotisme, kecekalan dan cinta negara turut jelas. Dibantu gaya bahasa seperti metafora, namamu terukir di jantung rakyat yang menunjukkan penghargaan mendalam generasi seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aida akan membentangkan puisi yang bertajuk Sang Gembala Kuda. Puisi ini merupakan karya Muhammad Hashim Osman. Sang Gembala Kuda merupakan puisi moden yang bernada sinis mempunyai 4 rangkap. Puisi ini bertemakan kekuasaan penjaga kuda dan penganiayaan tenaga haiwan yang dilakukan terhadap kuda tunggangannya. Berbekalkan kuasa yang dimiliki dengan angkuh dan berani, penjaga kuda berjaya menakutkan serta mengawal kuda-kudanya kembali ke kandang. Penjaga kuda hanya mementingkan diri dan sanggup menggunakan sepenuh tenaga kuda-kudanya tanpa mempedulikan nasib haiwan tunggangnya itu. Analisis puisi Sang Gembala Kuda. Dari segi tata bahasa, puisi ini memperlihatkan penggunaan pelbagai kelas kata yang dapat dijadikan contoh dalam pengajaran. Penggunaan kata nama seperti lelaki, cemeti, kuda-kuda, rumput, jerami, rimba dan maruah menunjukkan kepelbagaian kata nama konkret dan abstrak.
Selain itu, kata kerja seperti memacu, menghalau, dimamah, memburu, melibas dan ditunggangi membantu pelajar mengenal pasti tindakan secara aktif dan pasif. Penggunaan kata adjektif seperti perkasa, rakus, angkuh, gembira dan durjana pula memperkaya pengetahuan pelajar tentang kata yang menggambarkan sifat. Di samping itu, struktur ayat dalam puisi ini juga dapat dijadikan contoh pengajaran seperti ayat majmuk dan ayat pasif. Misalnya, Barif dan kuda-kuda itu ditunggangi dan ditunggangi yang menunjukkan pengulangan untuk penekanan makna. Dari aspek kosakata pula, puisi ini sangat kaya dengan perkataan yang dapat memperluas pemedalaan kata pelajar. Antara kosakata konkret yang boleh diperkenalkan ialah cermati, kandang, jerami, rimba dan paya. Kosakata ini membantu pelajar mengetahui istilah berkaitan persekitaran dan kegiatan mengembala. Di samping itu, wujud juga kosakata abstrak seperti maruah, kebenaran, kesetiaan dan kebobrokan yang mendedahkan pelajar kepada konsep moral dan nilai. Selain itu, penggunaan metafora, kanon janji kesetiaan, hiperbola, 1000 keberanian dan pengulangan ditunggangi meningkatkan nilai pelajar terhadap gaya bahasa yang mempunyai makna tersirat. Seterusnya, dari segi pemahaman teks, tema utama puisi ini ialah penyalahgunaan kuasa dan penindasan terhadap golongan yang lemah. Digambarkan melalui sosok sang gembala kuda yang hanya mengejar kejayaan tanpa memikirkan penderitaan kuda-kuda yang ditungganginya. Persoalan seperti tanggungjawab seorang pemimpin akibat kerakusan kuasa dan pengorbanan mereka yang tertindas dapat diterkai melalui perbincangan kelas. Selain itu, pelajar dapat mengenal pasti watak utama iaitu sang gembala kuda yang digambarkan sebagai tegas tetapi zalim, manakala kuda-kuda pula menjadi simbol masyarakat yang dieksploitasi. Nilai-nilai seperti keberanian menentang kebobrokan, kesetiaan dan pentingnya empati juga terselah dalam puisi ini. Melalui elemen-elemen ini, pelajar berpeluang memupuk pemikiran kritis sambil memahami mesej kemanusiaan yang disampaikan. Baiklah, saya akan menerangkan tentang objektif aktiviti. Yang pertama, mengenal tema dan gaya bahasa puisi. Murid belajar mengenal tema dan gaya bahasa digunakan dalam puisi. Yang kedua, menilai nilai moral dan budaya. Murid menilai nilai moral dan budaya yang terkandung dalam puisi. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran membaca, menulis dan komunikasi. Aktiviti ini membantu murid meningkatkan kemahiran bahasa dan komunikasi. Dan yang terakhir, menggalakkan kreativiti dan pemikiran kritis. Murid digalakkan berfikir secara kreatif dan kritis melalui analisis dan penulisan. Seterusnya, kita beralih kepada cadangan aktiviti. Yang pertama, pengenalan puisi. Langkah pertama ialah guru memperkenalkan kelima-lima puisi kepada murid. Setiap puisi mempunyai tema yang berbeza. Contohnya, Istana Zaman Dahulu tentang seni bina dan budaya, Laman Santai Gamelan tentang muzik dan warisan, Pahlawan Kemerdekaan menonjolkan semangat patriotisme, Sang Gembala Kuda pula menekankan keberanian dan tanggungjawab, dan Pengembangan Guru menggambarkan jasa serta pengorbanan guru. Yang kedua adalah aktiviti berkumpulan. Seterusnya, murid dibahagikan kepada kumpulan. Setiap kumpulan diberi satu puisi untuk dianalisis. Mereka diminta mengenal pasti tema, mencari gaya bahasa yang digunakan serta menilai nilai moral dalam puisi tersebut. Yang ketiga adalah pembentangan dan perbincangan. Kemudian, setiap kumpulan membentangkan hasil analisis mereka. Murid lain boleh memberikan pandangan, bertanya soalan atau berkongsi pengalaman berkaitan nilai dan dalam puisi tersebut. Aktiviti ini meningkatkan interaksi dan pemahaman murid. Yang keempat, penulisan kreatif. Setelah itu, murid akan melakukan aktiviti penulisan kreatif. Mereka boleh menulis pantun atau puisi ringkas berdasarkan tema atau nilai yang mereka pelajari daripada puisi yang dianalisis. Dan yang terakhir adalah penutup. Akhir sekali, guru merumuskan pengajaran dan murid diminta menyatakan perkara yang paling menarik yang mereka pelajari daripada aktiviti tersebut. Baiklah, kita beralih pula kepada refleksi keberkesanan. Poin yang pertama, menarik minat murid kerana tema pelbagai dan relevan. Puisi yang digunakan mempunyai tema yang pelbagai dan relevan dengan kehidupan murid. Ini menjadikan mereka lebih berminat dan fokus semasa sesi pembelajaran.
Poin yang kedua, meningkatkan pemahaman bahasa dan gaya bahasa. Analisis puisi membantu murid memahami bahasa sastera, gaya bahasa dan imejan. Ini meningkatkan kemahiran membaca dan menulis mereka secara keseluruhan. Poin yang ketiga, menanam nilai positif. Melalui puisi, murid mempelajari nilai positif seperti pengorbanan, keberanian, patriotisme dan tanggungjawab yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Poin yang keempat, menggalakkan kreativiti dan pemikiran kritis. Aktiviti ini juga menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif kerana mereka menganalisis serta menghasilkan karya sendiri berdasarkan puisi yang dipelajari. Penggunaan puisi dalam PDPC Bahasa Melayu sangat berkesan kerana ia bukan sahaja meningkatkan penguasaan bahasa dan kefahaman murid terhadap gaya bahasa, tetapi juga menanam nilai moral, budaya dan estetika. Aktiviti berdasarkan puisi menjadikan pembelajaran lebih interaktif, menyeronokkan dan bermakna. Sambil menggalakkan kreativiti dan pemikiran kreatif murid, secara keseluruhan, puisi adalah medium yang efektif untuk mendidik murid secara holistik. Sekian, terima kasih.